Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan satu pembentangan di bawah kursus PGT 433, pengurusan dan pentadbiran ko-kurikulum sekolah. Tajuk kita pada hari ini ialah kekuatan dan kelemahan dasar ko-kurikulum kebangsaan serta pelaksanaannya di sekolah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hidayah binti Muhammad Isa. Nombor matrik 136479. Baiklah, pada hari ini sebelum kita melihat kepada kekuatan dan kelemahan dasar ko-kurikulum kebangsaan, kita akan melihat terlebih dahulu apa itu dasar ko-kurikulum kebangsaan. Kegiatan ko-kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Ini bermakna pelajar akan menggunakan pendekatan teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dan digunakan secara praktikal di luar bilik darjah. Kegiatan ko-kurikulum di sekolah mengandungi beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, penyertaan dalam sukan dan permainan, contohnya kelab bola sepak, kelab bola jaring, kelab catur, kelab bola tampar dan lain-lain lagi. Yang kedua, penyertaan dalam persatuan dan kelab, contohnya Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Geografi, Persatuan Bahasa Inggeris dan sebagainya. Yang ketiga, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam, contohnya kadet polis, pengakap, Persatuan Bola Sabit Merah dan lain-lain lagi. Yang keempat, lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Ini adalah satu gagasan yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan untuk memastikan pelajar terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum. Sebagai contoh, satu murid, satu sukan. Okey, berikut ini merupakan kegiatan kurikulum yang wajib pelajar sertai, iaitu yang melibatkan sukan dan permainan, persatuan dan kelab, pasukan pakaian seragam dan lain-lain kegiatan. Okey, dasar ko-kurikulum kebangsaan mempunyai 5 dasar utama dan 7 dasar sokongan. Dan dasar-dasar ini merupakan aspek penting dalam dasar ko-kurikulum kebangsaan. Dasar utama yang pertama yang terkandung dalam dasar ko-kurikulum kebangsaan ialah kegiatan ko-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini kita dapat lihat bahawa dalam dasar utama yang pertama ini, ianya perlu melaksanakan ko-kurikulum di sekolah adalah suatu keperluan yang wajib. Sesiapa yang gagal melaksanakan kegiatan ini adalah suatu kesalahan dan jika disabit bersalah, boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya sekali di bawah penalti am. Dasar utama yang kedua ialah penyertaan murid dalam kegiatan ko-kurikulum adalah wajib. Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam ko-kurikulum perlu direkod dan diberi penilaian. Murid yang tidak menghadirkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum akan dikenakan tindakan disiplin jika disabit kesalahan seperti tindakan atas kesalahan ponting kelas ataupun ponting sekolah. Ini bermakna dasar ini telah menuntut setiap pelajar menyertai kegiatan ko-kurikulum yang merupakan satu keperluan yang wajib. Dasar utama yang ketiga ialah penyertaan semua guru adalah wajib. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan ko-kurikulum di sekolah adalah satu perkara yang wajib. Setiap guru di sekolah dikehendaki diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik dan terperinci dalam bidang ko-kurikulum di sekolah seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Guru yang enggan melaksanakan tugasan yang telah diberikan ataupun yang telah diamanahkan akan diperuntukkan sebagai satu kesalahan dari segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan kebertanggungjawab penjawat awam atau moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin. Jadi dasar ini telah menjelaskan ataupun mengurai tentang keperluan semua guru dalam ko-kurikulum yang merupakan perkara yang wajib diikuti. Dasar utama yang keempat ialah pelaksanaan kegiatan ko-kurikulum. Kegiatan ko-kurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang
lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Setiap kegiatan kurikulum yang dilaksanakan perlulah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan komprehensif. Setiap kegiatan kurikulum yang dilaksanakan adalah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang dapat membangunkan intelek, jasmani, rohani, emosi dan murid secara seimbang. Dasar utama yang kelima ialah penyertaan beramai-ramai. Pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi lebih memfokuskan kepada kepaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Dan kegiatan kurikulum yang dilaksanakan perlulah bersifat merentah disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Penyertaan ini adalah perlu terbuka kepada semua pelajar. Baiklah, berikut merupakan dasar-dasar sokongan dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Baik, saya akan simpulkan secara ringkas sahaja. Yang pertama, sekolah-sekolah yang kurang dari segi kemudahan untuk bekerja kurikulum boleh menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja yang melibatkan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, kegiatan kurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan pelibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan menggalak murid-murid bergiat dalam kegiatan pasukan pakaian seragam dan murid-murid boleh dibenarkan untuk menyertai aktiviti seperti perkhemahan, pembarisan dan lain-lain lagi. Yang keempat, Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah mengajukan program lawatan. Pelibatan ibu bapa juga boleh digalakkan sekiranya mereka berminat. Baiklah, yang kelima, Kementerian Pendidikan juga telah menegaskan bahawa murid-murid perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan agar menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang keenam, pihak sekolah perlulah memberi penghargaan kepada guru-guru atau pelajar yang telah mencapai kejayaan dalam bidang kurikulum. Yang ketujuh, sekolah boleh mewujudkan peluang kepada murid-murid yang ingin mengembangkan bakat dan potensi diri ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan, iaitu melalui dasar ini kita dapat lihat bahawa ianya dapat mencungkir bakat dan minat pelajar dalam bidang kurikulum. Contohnya kalau pelajar itu dia minat dalam bidang sukan, kita boleh ketengahkan bakatnya di peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua, memupuk perpaduan kaum. Seperti mana kita lihat, dasar ini telah menekankan tentang integrasi kaum. Dan yang ketiga, kita melihat terwujud keseimbangan jeris, jasmani, emosi, rohani, insani dan sosial dalam diri setiap pelajar. Dan keempat, membina disiplin dan jati diri yang kuat. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan baharu, yang mana pelajar contohnya melalui perkhemahan mereka boleh belajar tentang asas-asas perkhemahan, melalui survival cooking, melalui berbagai aktiviti yang berunsurkan perkhemahan, supaya mereka lebih berpengetahuan pada masa akan datang. Seterusnya kita lihat kepada kelemahan dasar kurikulum kebangsaan, iaitu yang pertama mungkin membebankan pelajar yang tidak berminat dalam bidang kurikulum. Apabila mereka ni rasa terbeban, mereka boleh mengalami tekanan jiwa. Yang kedua, ianya boleh membebankan pihak pengurusan kurikulum, terutamanya guru, disebabkan wajib melaksanakan kegiatan kurikulum mengikut masa tertentu. Hal ini demikian kerana masa pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah tu agak terbatas. Jadi mereka mungkin membebankan disebabkan pelaksanaan aktiviti kurikulum itu memerlukan masa yang panjang dan mungkin mengganggu waktu persekolahan. Yang ketiga, kecenderungan pelajar yang tinggi terhadap kurikulum sehingga mengabaikan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini kita dapat lihat dari segi unsur kecenderungan pelajar itu. Apabila pelajar itu lebih mementingkan bidang kurikulum, sebagai contoh
minat dalam bidang sukan sehingga boleh melupakan perkara yang dia belajar di dalam bilik darjah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.